Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim menegaskan dia mempunyai tanggungjawab moral, sosial dan politik untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai bayaran sebanyak 15 juta ringgit yang didakwa diterima oleh Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen PAS itu berkata demikian sebagai sebahagian daripada pembelaan berhubung keistimewaan yang layak, ulasan yang saksama dan justifikasi terhadap saman fitnah oleh Perdana Menteri itu. Pada 22 Disember tahun lalu, Anwar memfailkan saman sivil berhubung kenyataan Amzad bahawa pengurusi Pakatan Harapan PH itu berbohong memperoleh gaji RM1 semasa menjadi penasihat ekonomi kepada negeri Selangor. Saman itu juga difailkan berhubung kenyataan Amzad mengenai pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2018 yang membebaskan Anwar Ibrahim dari penjara atas kes liwat 2. Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa Amzad melalui video TikTok membuat beberapa kenyataan berunsur fitnah kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran pada 7 Disember tahun lalu. Justifikasi adalah pembelaan bahawa kenyataan atau sesuatu dakwaan adalah fakta dan jika berjaya dibuktikan di mahkamah akan menjadi pembelaan mutlak terhadap saman fitnah berkenaan. Keistimewaan yang layak pula ialah pembelaan yang terpakai dalam situasi di mana kata-kata dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan atau kewajipan undang-undang, sosial atau moral untuk berbuat demikian. Manakala ulasan yang saksama ialah apabila kenyataan yang disangkal itu dibuat sebagai ulasan yang saksama, bukannya sebagai kenyataan fakta berhubung isu kepentingan awam. Menurut pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 28 Februari tahun ini dan dilihat oleh portal berita, Amzad berkata kenyataan yang dikeluarkan tidak mempunyai sebarang niat jahat terhadap plaintiff. Defendant berkata ini kerana pengundi berhak menerima komen-komen tersebut bagi membuat pertimbangan terhadap isu-isu semasa, membabitkan tindakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin politik dan isu berkaitan pengurusan kewangan kerajaan. Amzad juga mendakwa kenyataannya berdasarkan fakta bahawa Faikah Hussein yang pernah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Menteri Besar Incorporated MBI di Selangor membangkitkan isu tuntutan sebanyak 15 juta ringgit itu. Menurutnya lagi, isu itu turut dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tanjung Karang ketika itu, Noh Omar, semasa perbahasan belanjawan di Dewan Rakyat pada tahun 2015. Dia juga menyatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak pernah mengambil tindakan undang-undang terhadap Faikah berhubung dakwaan berkenaan. Defendant menegaskan bahawa sebagai seorang pemimpin masyarakat, defendant berada di bawah tanggungjawab politik dan atau moral dan atau sosial dan atau undang-undang untuk memaklumkan kepada masyarakat awam, khususnya kepada para pengundi dan masyarakat umum. Plaintiff selaku seorang politikus seharusnya berani bertanggungjawab atas fakta-fakta yang dinyatakan oleh defendant dan tidak tersinggung dengan teguran, saranan dan kritikan yang dibuat oleh defendant dan masyarakat amnya. Defendant menegaskan bahawa defendant tidak pernah mempunyai apa-apa niat jahat ke atas plaintiff dalam video TikTok dan pertemuan dan perbualan tidak formal tersebut, selain daripada memberi kritikan ke atas plaintiff bagi memastikan keterusan pengurusan kewangan negara. Tegas Amzad begitu. Mengenai isu pengampunan yang di-Pertuan Agong terhadap Anwar Ibrahim, Amzad berkata, umum mengetahui Anwar dihukum penjara selama 6 tahun kerana salah guna kuasa oleh Mahkamah Tinggi pada tahun 1999 dan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan tersebut pada tahun 2002. Menurut beliau lagi, orang ramai juga mengetahui mengenai kes liwat 1 dan kes liwat 2 membabitkan plaintiff. Amzad berkata perintah pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa pengampunan tersebut diberikan berkait dengan sabitan atas tuduhan liwat 2 sahaja tanpa menyebut sabitan atau pertuduhan dalam kes-kes yang lain. Defendant seterusnya merujuk penghakiman bertulis oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2004 yang membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tuduhan kes liwat 1. Menurut beliau, dalam penghakiman bertulis tersebut, Ketua Hakim Negara ketika itu, Abdul Hamid Mohamad, menyatakan bahawa Mahkamah Persekutuan percaya bahawa tertuduh iaitu plaintiff adalah seorang yang terlibat dalam aktiviti homoseksual sebagaimana petikan berikut. We find evidence to confirm that the appellants
were involved in homosexual activities, and we are more inclined to believe that the alleged incident at Tivoli Villa did happen. Terjemahan adalah seperti berikut. Terdapat bukti untuk mengesahkan bahawa perayu terlibat dalam aktiviti homoseksual dan kami lebih cenderung untuk mempercayai bahawa insiden yang didakwa di Tivoli Villa memang berlaku. Hamid bagaimanapun berkata, mahkamah hanya boleh mensabitkan perayu jika pihak pendakwaan berjaya membuktikan kesalahan yang didakwa seperti yang dinyatakan dalam pertuduhan, di luar keraguan munasabah, atas bukti yang boleh diterima dan mengikut prinsip undang-undang yang telah ditetapkan. Anwar Ibrahim sebelum ini mengambil tindakan undang-undang pada tahun 2014 agar Mahkamah Persekutuan membatalkan petikan berkenaan. Saman fitnah tersebut masih berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu. Anwar Ibrahim diwakili Peguam Sangkara Nair, manakala Amzad diwakili Peguam Farizal Yusof. Artikel ini telah diambil dari penulisan saudara Hidir Ridwan Abdul Rashid yang diterbitkan pada 23 Mac 2023 dengan tajuk Tanggungjawab Moral Saya untuk Beritahu Anwar Dibayar RM15 juta. Sekian, selesai.